Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas pemberiannya, rezeki yang dilimpahkan ke atas kita, dapat kita bersama-sama untuk mendengarkan kuliah Zuhur pada hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan peluang untuk berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Maka marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Ta'ala dengan membanyakkan amal ibadah kita dan amal kebajikan kita. Semoga kita semua digolongkan di antara mereka atau di kalangan mereka yang beruntung dan berjaya pada bulan ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, kita akan masuk pada hadis yang ke-11 dalam kitab Haruman Ruhani, di mana hadis yang ke-11 ini adalah hadis yang berkaitan dengan dosa kecil ini janganlah kita anggap ia sebagai satu perkara yang ringan. Dinukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzibat imra'atun fi hiratin habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha iz hiya habasatha wala hiya tartaha ta'kulu min khashash al-ard. Muttafaq alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, ada seorang wanita yang akan disiksa di dalam api neraka kerana seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Wanita itu tidak memberikan makan dan minum ketika kucing itu dipenjarakan dan tidak mahu melepaskannya supaya bebas mencari makanan dari binatang-binatang kecil yang melata di muka bumi. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Para jemaah sekalian, pertama sekali lah yang nak diberitahu berkaitan dengan topik ini adalah dosa kecil janganlah kita anggap ia sebagai ringan. Kita tahu tentang dosa yang besar. Dosa besar seperti kita tahu tentang syirik, tentang zina, tentang kita sihir, kita pergi ke bomoh dan sebagainya, kita mengambil hak orang lain dan sebagainya lah. Ada banyak dalam sebuah hadis disebutkan tujuh dosa yang dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Dan itu semua dosa-dosa besar, dan kita tahu bahawasanya kemungkinanlah dosa kecil ini tak adalah sampai boleh membawa kita masuk ke neraka. Dan seperti yang disebut dalam hadis ini, wanita ini, atau disebut Nabi SAW bersabda tentang seorang wanita yang dimasukkan ke dalam api neraka atau dijanjikan api neraka, dan siksaannya disebabkan kerana dipenjarakan kucing. Seekor kucing yang di mana dipenjarakan dan tidak diberikan makan dan tidak dilepaskan, iaitu tidak dijaga dengan baik. Maka oleh sebab satu perkara yang kecil ini atau dosa yang kecil ini, maka dia dijanjikan ataupun akan disiksa di dalam api neraka sekalian. Para jemaah sekalian, rasanya kalau kita tengoklah, takkanlah satu perkara yang kecil ini ia boleh sampai kena siksa kan. Pasal dosa-dosa kecil ini mudah untuk kita orang kata tu mudah untuk kita nak taubat atau nak hilangkan. Tetapi dalam hal ini, hadis ini nak beritahu kepada kita atau nak berikan peringatan kepada kita bahawasanya walaupun satu dosa itu nampak seperti kecil, perkara yang remeh, perkara yang kecil saja, tetapi ia boleh membawa kita kesengsaraan nanti dekat akhirat berdasarkan dengan hadis ini. Maka dalam hal ini janganlah kita ambil kira sebagai perkara yang remeh atau kecil, walaupun ia satu dosa yang kecil saja. Dalam sebuah ayat dalam surah An-Nur ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi al-'azim. Yang bermaksud, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu daripada mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan sahaja, padahal ia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah satu perkara yang sangat besar ataupun sangat dahsyat. Apa yang kita boleh ambil daripada ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan peringatan kepada kita, janganlah kita anggap sesuatu yang remeh itu ataupun sesuatu yang kecil itu adalah satu perkara yang jadi bukan perkara yang besar.
Kadang perkara kecil itu yang boleh menentukan sama ada kita masuk neraka ataupun kita masuk ke dalam syurga. Al-Imam Al-Ghazali dia mengatakan bahawasanya dalam kitab Faidul Qadir, dia mengatakan bahawasanya dosa-dosa kecil ni dia saling menarik sehingga pada akhirnya orang mukmin itu boleh menghancurkan pokok keimanan dia. Dia kadang-kadang kita kalau dah anggap ia satu perkara remeh atau kecil, maka kita akan perbanyakkan, kita kadang akan selalu buat, tetapi kita tanpa sadar ia akan menjadi satu perkara yang sangat besar para jemaah sekalian. Maka dalam hal ini ia sangat berbahaya. Contoh yang saya nak berikan seperti bohong. Kita anggap bohong ini adalah satu perkara yang kecil, satu dosa yang kecil atau perkara yang remeh saja, kita bohong lah kan. Sampai ada orang kata ada bohong sunat, bohong dibolehkan. Tapi secara umumnya bohong ini ataupun menipu ini adalah satu perkara yang dilarang dalam Islam. Kemudian kalau seorang itu dia bohong sekali, itu dosa kecil kan. Kemudian dia bohong lagi, habis seorang itu anggap satu perkara itu remeh, maka kemungkinan dia akan ulang lagi, itu kemungkinan lagi besar. Maka dia ulang bohong, dia bohong lagi sampai menjadi satu perkara yang sangat besar. Maka daripada satu kebohongan tanpa dia sadar, biasanya kita tak sadar perkara ini, maka kita kena berhati-hatilah dalam hal-hal yang walaupun kita anggap ia satu perkara yang sangat kecil. Maka di antara sifat orang beriman, orang mukmin ini, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin ini dia melihat dosa-dosa dia itu seakan-akan dia duduk dekat tepi bukit, yang di mana dia risau ataupun dia khawatir bahawasanya bukit ataupun dia duduk kat tepi gunung tu akan jatuh menimpa dia. Manakala seorang yang fajir, orang yang fajir ini orang yang selalu buat dosa, orang yang fasik, maka dia akan lihat dosa-dosa dia seakan seperti seekor lalat yang hinggap dekat hidung dia, kemudian diusir lalat tersebut, lalu lalat tersebut terbang. Hadis yang sahih. Mari kita tengok hadis ini. Nabi kata bahawa antara orang mukmin yang sejati ini adalah orang yang anggap dosa dia itu walaupun kecil, tetapi anggap sebagai satu perkara yang sangat besar. Dalam hadis itu Nabi berikan perumpamaan orang mukmin ni seakan-akan dia sedang duduk kat tepi gunung, tapi dia ada kerisauan dalam hati dia bahawasanya gunung tu boleh jatuh ataupun ranap ke atas diri dia, walaupun gunung tersebut tak ranap, tetapi dia ada kerisauan. Maka itu yang satu sifat yang kita kena ada, bahawasanya kita risau walaupun perkara itu kecil, tapi ia boleh memberikan atau menjejaskan iman kita ataupun amalan kita para jemaah sekalian. Maka manakala Nabi beritahu tentang orang fajir, orang fajir ni orang yang selalu banyak buat dosa, di mana orang buat dosa ni dah banyak sangat dosa dia, tak kiralah dosa besar ke dosa kecil, sampaikan dia anggap bahawasanya dosa kecil itu satu perkara remeh atau perkara yang kecil saja, sampai disebut dalam hadis ni Nabi umpamakan seakan-akan seperti seekor lalat. Kalau lalat hinggap kat kita buat apa? Tak adalah kita ambil keluarkan pistol, kita tembak lalat tersebut, tapi kita kejar dia sampai dia mati kan. Paling pun kita akan halau, ini satu perkara yang kecil saja. Maka orang yang fajir, orang banyak melakukan dosa pasal dia dah lali dah, banyak melakukan dosa sampai anggap perkara yang kecil saja tak ada apa-apa, maka dia akan anggap satu dia meremehkan kepentingan ataupun betapa seriusnya dosa itu walaupun dia adalah dosa yang kecil. Maka kita berbalik kepada hadis yang kita bincangkan tadi, wanita itu dia disiksa di dalam api neraka kerana seekor kucing saja yang tidak diberikan makan. Para jemaah sekalian, berkaitan kucing ini kita kena ingat, walaupun ia adalah binatang, walaupun ia adalah makhluk yang signifikannya itu tak adalah seperti kita macam nak kurung manusia, tetapi kita ini adalah khalifah Allah Subhanahu Wa Taala dekat muka bumi. Kita ini diutuskan dekat muka bumi ini untuk menguruskan muka bumi ini atau alam ini. Allah Ta'ala berikan kita kenikmatan dan sebagainya untuk menguruskan alam ini. Maka di antara tanggungjawab kita dekat alam ini atau di muka bumi ini, selain daripada kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba, kita menjaga tanggungjawab ataupun tanggungjawab yang diberikan pada kita daripada ahli keluarga kita, daripada sanak saudara kita, jiran, masyarakat kita dan sebagainya. Ada juga tanggungjawab yang lain, seperti dia di mana kita ini diperintahkan untuk kita menjaga alam semesta ataupun muka bumi ini. Maka kita tidak boleh kita
kita rosakkan tanam-tanaman, rosakkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah tentulah ciptaan Allah iaitu binatang. Dan kita ini disuruh sebagai orang Islam, kita disuruh untuk berlaku ihsan, berlaku rahmah hatta kepada binatang pun, kerana dalam hadis Nabi kata kerana seekor binatang walaupun kucing itu tetapi dia diseksa, maka kita kenalah di antara tanggungjawab kita adalah untuk berlaku ihsan dan kita jaga muka bumi Allah Ta'ala. Ada kucing kita berikan makan, kalau tak ada makan jangan beri makan, tapi kalau kita ada makanan, kita ada usaha, maka kita akan dapat pahala daripada kucing itu, daripada memberikan makan kucing itu. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW ada ceritakan tentang sebuah hadis yang masyhur, kisah yang masyhur di mana seorang wanita atau seorang pelacur, di mana dia dimasukkan ke dalam syurga disebabkan kerana dia menyelamatkan, memberikan minum kepada seekor orang kata seekor anjing yang jatuh ke dalam perigi. Dan kerana kelakuan tersebut, walaupun dosa dia banyak itu, tetapi disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana amalan dia, tapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Maka kita renungkanlah hadis ini semua, para jemaah sekalian. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.